Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memohon 1000 kemaafan sebab sepatutnya kita bermula ke udara pada 8.30, tetapi biasalah bila kita berurusan dengan teknologi ini, akan adalah masalah teknikal di sini dan di sana. Jadi apapun, saya sekali lagi memohon 1000 maaf di atas keterlewatan hingga mengakibatkan live kita pada malam ini agak lambat kita keudarakan. Jadi apapun, saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang sudi melayari live saya pada malam ini. Cuma saya sekarang pun ada masalah lagi ni. Saya tidak nampak komen daripada, coba teknikal kalau boleh, yang chat semua tu hilang. So saya akan kembali semula sekejap. Sekali lagi mohon maaflah kepada semua rakan-rakan. Biasalah masalah teknikal, beginilah masalah dia bila kita berhadapan dengan teknologi ini. Cuma apapun, hari ini saya sebenarnya ingin buat live live pada malam ini untuk berbicara dengan rakan-rakan online saya. YB Hana ada. Terima kasih YB Hana, sahabat saya daripada Segambut, bertanya, jangan panjat pokok. Don't worry YB, di Sabah ini biasalah, walaupun Sabah negeri yang kaya dengan hasil sumber alam semula jadi yang begini banyak, tetapi ialah tidaklah juga sampai orang Sabah ini panjat pokok. Don't worry. Jadi malam ini sebenarnya kita hanya sekadar sembang santai saja, because actually bulan depan Parlimen akan bersidang, kalau saya tidak silap pada 18 hari bulan Julai. So pada malam ini, selain daripada kita berbicara tentang isu-isu yang mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang ingin bertanya kepada saya selaku ahli Parlimen Sepanggar, selaku pemimpin warisan di Sabah dan juga selaku anak Sabah, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin rakan-rakan di luar sana ingin bertanya kepada saya untuk saya beri penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana. So saya juga ingin mengambil kesempatan pada malam ini, oleh kerana sidang Parlimen akan berlangsung pada bulan hadapan, maka mungkin ada di kalangan rakan-rakan di luar sana yang ingin mengemukakan atau berharap agar saya dapat membawa soalan-soalan yang mungkin akan diutarakan pada malam ini untuk saya bawa ke peringkat Parlimen nanti untuk kita tanyakan kepada pihak kerajaan. Jadi malam ini sebenarnya kita akan bersembang santai saja. Selain daripada kita uji cubalah sistem saya ni, harap tidak lagi masalah. Maklumlah bila kita menggunakan perisian software dan sebagainya ini, akan adalah isu-isu teknikal, kadang suara kurang, kadang teks hilang, kadang komen tidak nampak dan sebagainya. Jadi just stay with us. InsyaAllah kita akan cuba satu-satu, kita akan jawablah satu-satu apa yang kita boleh beri penjelasan serba sedikit. So YB Hana tanya, apa bincang pasal malam ini? Tiada YB, malam ini kita hanya sekadar santai saja. Saya santai saja untuk bersama dengan masyarakat, netizen yang ada di luar sana, untuk kita bincang perkara-perkara yang mungkin ada, isu-isu ataupun perkara-perkara yang mungkin luar daripada politik pun. Kalau ada di kalangan rakan-rakan yang ingin bertanya kepada saya isu-isu luar daripada perbincangan politik, mungkin bolehlah diajukan pada malam ini. Jadi belum apa-apa lagi sudah ada soalan. Azmi tanya, salam Datuk, apa komen berkenaan dengan rombongan Menteri Study Group MA63 yang baru balik daripada London? Adakah pada pandangan Datuk rombongan itu sukses? Well,
saya ada nampak, kalau saya boleh kongsi kalau saya boleh kongsi, adalah saya nampak sini Maximus buat rombongan ke London untuk cuba kononnya menyelesaikan isu MA63 dan sebagainya lah. So saya dah tengok rombongan ke London, dia dah buat. Jadi saya ada nampak gambar, saya ada ternampak satu gambar yang mereka duduk di archive di London, buka buku dan sebagainya. Cuma pada saya, apa yang telah dilakukan oleh rombongan ini tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar retorik politik untuk cuba sekali lagi memperbodohkan rakyat negeri Sabah. Kalau saya ingat sebenarnya bila saya tengok gambar-gambar, kalau saya boleh kongsi boleh tolong cari gambar yang apa itu? Gambar si Maximus pergi archive buka di library itu, technical kalau boleh tolong carikan. Mungkin kita boleh kongsi di sini gambar-gambar itu. Apa ini? Pada saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar retorik politik saja. Mereka tahu pilihan raya umum akan berlaku tidak lama lagi. Dan kalau kita ingat dulu sewaktu Yang Berhormat Datuk Max mula menjawat sebagai Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, beliau telah berjanji kepada rakyat negeri Sabah bahawa isu-isu yang belum selesai berkenaan dengan MA63 ini dia berjanji akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Dan hari ini sudah hampir, kalau saya tidak silap, sudah lebih 2 tahun kerajaan PNBN GRS di negeri Sabah, memerintah negeri Sabah. Kalaulah warisan dahulu, seburuk-buruk warisan 2 tahun memerintah, adalah bukti yang kita boleh tunjukkan kepada rakyat negeri Sabah bahawa 21 tuntutan yang kita buat dalam perjanjian Malaysia itu, 21 plus Pulau Sipadan, setidak-tidaknya waktu PH Plus memerintah dan warisan di negeri Sabah dapatlah kita realisasikan 17 daripada 21 tuntutan itu. Nah, maknanya ada benda yang kita boleh tunjukkan kepada rakyat negeri Sabah bahawa bukti komitmen kerajaan warisan dahulu bila kita sebut tentang memperjuangkan tuntutan perjanjian Malaysia tahun 1963 dapat kita realisasikan. Dan ini disahkan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri YB Max sebut bahawa 17 telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan tentang tuntutan perjanjian Malaysia 63, hanya berbaki 4 yang utama yang masih belum dapat direalisasikan, dan beliau berjanji kepada rakyat negeri Sabah bahawa 4 itu akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Dan hari ini sudah lebih 2 tahun mereka memerintah. Dan oleh kerana demam pilihan raya sudah semakin hampir, maka adalah rombongan Dr. Max kononnya akan ke London dan sebagainya lah untuk mengkaji dokumen MA63 di United Kingdom. Jadi ada di komen sana. Jadi send dalam gambar lah. Jadi pada saya ini tidak lain tidak bukan hanya sekadar retorik sajalah untuk cuba sekali lagi mengelirukan, memperbodohkan rakyat negeri Sabah tentang kononnya mereka ini committed dalam memperjuangkan perjanjian Malaysia tahun 1993. Let the record speak for itself lah. Pada saya 2 tahun lebih kerajaan PNBN memerintah ini, saya tidak nampak apa yang mereka telah perjuangkan tentang perihal MA63 selain daripada lakonan. Bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah benar kajian ingin dibuat oleh pasukan ini ke United Kingdom, menteri tidak payah pergi. Ini menteri yang pergi normally. Saya ingat dulu sewaktu kerajaan warisan memerintah, yang dihantar ke United Kingdom mencari dokumen-dokumen ini adalah pasukan peguam-peguam negeri kita, pegawai-pegawai kerajaan kita pada masa itu. Dan kalau kita ingat, Allah yarham saudara Jainal Ajmain juga telah dihantar ke sana selaku orang yang pakar tentang perjanjian Malaysia tahun 1963. Itu yang kita hantar. Datuk Seri Syafiee tidak ada berlakon pergi United Kingdom, pergi archive kerajaan London untuk mencari dokumen-dokumen ini. Ini adalah tugas pegawai-pegawai, peguam-peguam negeri kita. Dan untuk makluman juga, ya apa yang saya tahu, correct me if I'm wrong, mungkin si Azmi, malam ini ada si Azmi tadi saya nampak, boleh mengesahkan bahawa waktu kerajaan warisan dahulu yang kita hantar adalah pasukan peguam, pegawai-pegawai daripada peguam negeri Sabah yang pergi ke London untuk mengambil dokumen-dokumen ini. Tapi ialah hari ini
Dr. Max dengan Sigapari, duduk di library, buka-buka dokumen dan sebagainya. I try to cari gambar-gambar dia lah. Saya cuba send di WhatsApp saya kalau boleh. Saya cuba cari gambar-gambar dia ni because ianya cukup menarik untuk kita orang Sabah lihat bagaimana mereka ini kalau ada anugerah pelakon terbaik, saya rasa bolehlah di award kepada Sigapari, Dr. Max yang cuba berlakon. Bayangkan Dr. Max sudah berapa tahun di dalam Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Sigapari dahulu bila beliau berada di dalam pembangkang, bunyi dia totally lain dan dengan bunyi dia sewaktu dia menjadi kerajaan is totally 360 different. Jadi ialah untuk menjawab soalan si Azmi tadi, saya rasa tidak lain tidak bukanlah, saya berani katakan ini tu tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar retorik yang cuba dimainkan oleh pasukan ini untuk sekali lagi cuba memperbodohkan dan mengkaburkan mata rakyat negeri Sabah, dan kononnya mereka ini adalah pasukan yang committed dalam memperjuangkan perjanjian Malaysia tahun 1963. Tetapi rekod secara jelas menunjukkan dan membuktikan bahawa dalam tempoh lebih 2 tahun mereka menjadi kerajaan, tiada satu pun kejayaan yang boleh dibanggakan bila menyentuh tentang perjanjian Malaysia 63. Warisan kita bangga sebut bahawa 17 telah berjaya kita tuntut. Hatta Sipadan yang sebelum ini di bawah pentadbiran Majlis Keselamatan Negara, kalau dahulunya ditadbir oleh Kerajaan Persekutuan, hari ini sudah berada di bawah bidang kuasa dan jagaan Kerajaan Negeri Sabah, di bawah Kementerian Pelancongan. Jadi ini adalah merupakan kejayaan perjuangan warisan dalam tempoh 2 tahun bila menyentuh tentang perjanjian Malaysia dan juga pentadbiran Pulau Sipadan lah. Demikian juga seumpama lesen menangkap ikan laut dalam. Ramai tidak tahu. Lesen laut dalam dahulu, bayangkan laut kita punya, tetapi ikan-ikan kita apabila kita ingin menangkap, ikan-ikan kita ini perlu lesen kelulusan daripada Kerajaan Persekutuan. Laut kita punya, ikan di lautan kita, lesen menangkap kita kena pergi Putrajaya untuk minta. Alhamdulillah warisan menjadi kerajaan. Hari ini kuasa itu telah kita berjaya ambil alih, dan kuasa untuk meluluskan dan memberikan lesen menangkap ikan laut dalam sekarang ini terletak di bawah Kementerian Pertanian Negeri Sabah, di bawah Kementerian Sigapari. Jadi yalah, kalau mau cerita tentang, ya saya ada gambar ini, kalau saya boleh, saya ini kadang-kadang bila saya tengok gambar ni agak melucukan lah, dan saya melucukan sambil jijik. Kenapa jijik? Because tidak lain tidak bukan hanya sekadar lakonan semata-mata. Kalau benar mereka ingin mengkaji dokumen-dokumen ini, saya tidak pernah nampak menteri yang pergi sana duduk buat kajian. Menteri punya kaki tangan, punya pakar, punya pegawai yang lebih arif dan mahir yang boleh dihantar ke sana. Waktu warisan kerajaan dulu, Yang Berhormat Datuk Seri Syafiee menghantar pegawai-pegawai di Jabatan Peguam Negeri Sabah, dan juga Saudara Jainal Ajmain berkampung di Jabatan Arkib di London untuk mencari dokumen-dokumen ini. Dan apa yang saya boleh sahkan, bahawa dokumen-dokumen ini sekarang ini sudah berada di Arkib Negeri Sabah. So buat apa mau pergi London lagi tengok dokumen yang sama? Dokumen-dokumen itu saya boleh sahkan because si Michael ada sebut di sini. Ni ada sebut Kerajaan Hantar Arkib Sabah November 2019. Saudara Michael Peter Gomin, rakan dan sahabat Allahyarham Saudara Jainal Ajmain, aktivis MA63 kita. Yang mana dokumen itu telah disahkan, telah pun dibawa balik dan diletakkan di bawah di arkib, Jabatan Arkib Negeri Sabah. So yang pergi berlancung, pergi London, mau kasih tunjuk orang Sabah bahawa mereka memperjuangkan MA63, kononnya ingin mengkaji dokumen-dokumen ini, saya rasa tidak lain tidak bukan hanya sekadar retorik lah, retorik semata-mata. Jadi pertanyaan si Azmi tadi, I agree with you, ini tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar retorik yang cuba dipermainkan oleh mereka untuk memperbodohkan rakyat negeri Sabah sekali lagi. Jadi ini gambar-gambar nih kalau saya boleh share. Ini gambar-gambar dia. Dr. Max di Archive London. Boleh tahan. Ini Tan Sri Pandikar. Tan Sri Pandikar dahulu waktu dia menjadi speaker, dia sebut apa?
Dia sebut bahawa kononnya MN63 ini sudah lapuk. Sepatutnya kita mengatur perjanjian baru dengan kerajaan persekutuan. Hari ini, kerana PRU15 sudah semakin hampir, maka orang yang sama menyebut tentang MN63 sudah lapuk, hari ini duduk menjadi pegawai research, mengkaji dokumen-dokumen MN63. Inilah pelakon-pelakon hebat yang datang daripada Sabah. Ini Dr. Max, Menteri duduk di Jabatan Arkaib London mengkaji dokumen MA63 yang mana sepatutnya bukan dilakukan oleh menteri. Beliau mempunyai pegawai-pegawai, kerajaan negeri Sabah boleh empower ataupun mengarahkan jabatan peguam negeri, pegawai-pegawai dia, peguam-peguam dia, para sejarawan, doktor-doktor yang ada di Universiti Malaysia Sabah itu. Kita itu yang sepatutnya hantar ke United Kingdom, duduk di sana sebulan 2 bulan untuk kaji semula dan ambil dokumen-dokumen ini. Dan what is important, apa proses selepas itu? Kita tunggulah ini pelakon-pelakon ini yang ada ini, tidak apalah, Parlimen akan bersidang, kita tengok apa Dr. Max akan cakap nanti di Parlimen, kita akan tanya dia. Apakah proses seterusnya setelah kajian ini dibuat di United Kingdom, apakah dapatan yang dibuat oleh mereka, terutama sekali macam Dr. Max selaku Menteri Ahli Awal Sabah, ada si Gapari selaku Ahli Parlimen Keningau, saya harap dia datanglah Parlimen nanti. Demikian juga nasib baiklah Tan Sri Pandikar yang mengatakan ini perjanjian sudah lapuk, sudah tidak relevan dan patutnya kerajaan Sabah buat perjanjian baru dengan kerajaan persekutuan. Ini semua adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh para pemimpin ini. Jadi kita tunggulah kesudahan daripada trip yang mereka lakukan sepanjang tak tahulah berapa hari. Pada saya ialah mungkin gambar ini tengok berapa minit, selepas itu mereka tidak tahu pergi mana. Kan? Jadi itu yang ada netizen bercakap, tidak lain tidak bukan ini sekadar cuti percuma yang dibayari oleh kerajaan menggunakan tajuk buat kajian MN63. Itu sajalah yang saya boleh komen, Saudara Azmi. Kalau ada soalan lain? Ini si Azmi juga tadi. Lafaz sumpah 100% Presiden UMNO PRK Kimanis untuk laksanakan MN63. Kita telah tanya di Parlimen dan kita ahli Parlimen sekarang pun Kimanis sudah menjadi timbalan menteri dan video sumpah Presiden UMNO ini dia buat di Kimanis masih available untuk kita tengok di YouTube. Kepada sesiapa yang ingin melihat YouTube itu bolehlah tengok, ada di YouTube. Still available. Let me check kalau masih kita boleh tawarkan tunjukkan pada malam ini sumpah MA63. Cuba cari dia punya video ni. Jadi semua janji ni yang dibuat still available online. Para netizen boleh melihat video-video ini. Yang telah dibuat oleh mereka, janji, sumpah, segala macam. I mean, it's been over 27 years sejak UMNO memerintah Sabah. Janji after janji, jawatan kuasa after jawatan kuasa. But at the end of the day, the end result is almost zero. Ingat dulu jawatan kuasa dipengurusikan oleh Datuk Anifah dengan Nancy Shukri kalau saya tidak silap daripada Sarawak. Pengurusi bersama MA63. Tapi at the end of the day, apa hasil daripada jawatan kuasa ini? Almost zero. Tidak nampak. Sehinggalah UMNO tersungkur di bumi Sabah, sehinggalah UMNO tersungkur di bumi Malaysia, hampir kosong kejayaan yang mereka telah lakukan untuk membawa balik hasil-hasil kita. Jadi, pada saya takkanlah orang Sabah yang ada di luar sana tidak boleh menilai mana satu yang emas, mana satu permata, mana satu kaca. Jadi menjawab kepada soalan si Azmi tadi. Michael Peter Gomin sebut sales tax petroleum kita dapat 1.5 bilion. Ini juga di antara kejayaan kerajaan warisan dahulu. Kalau kita ingat dahulu, sewaktu kerajaan warisan memerintah, Petronas membuat bantahan. Pada ketika itu apabila warisan bawa ke sidang Dewan Undangan Negeri mengenakan sales tax kepada semua penggiat-penggiat petroleum yang beroperasi di negeri Sabah, kerajaan negeri dengan tegas mengatakan bahawa kita akan mengenakan sales tax ini untuk memastikan agar setiap
hasil minyak yang diperolehi di negeri Sabah ini, cukai perlu dikutip oleh kerajaan negeri Sabah. Dan alhamdulillah 1.5 billion additional income telah berjaya diperolehi oleh kerajaan negeri Sabah. Dan hari ini kerajaan GRS di bawah pimpinan Bersatu yang menikmati persoalan dia apa yang dibuat dengan 1.5 billion ini untuk kepentingan rakyat negeri Sabah. Hari ini barang naik. 2-3 hari lepas saya pergi supermarket. Sebelum kedai itu buka, saya tengok ramai orang berkumpul. Ialah saya ingat normally apabila kedai buka, orang akan masuk berkumpul dan berlumba-lumba masuk ke dalam lah. Tapi yang lebih menyedihkan saya, apabila mereka ini masuk, rupa-rupanya mereka lari berebut masuk ke dalam because semata-mata kerana takut kehabisan minyak paket yang satu paket itu, plastik itu. Rupanya mereka ini berebut lari masuk ke dalam because stok sikit, so takut ada yang tidak dapat. Jadi amat menyedihkanlah satu negeri seperti Sabah ini yang merupakan pengeluar kelapa sawit terbesar di negeri Sabah, tetapi minyak kita kita kekurangan sumber minyak, minyak makan, hingga terpaksa rakyat kita seolah-olah berebut-rebut macam seolah-olah tidak ada tidak ada minyak, bekalan minyak kita di negeri Sabah. Sedangkan kalau dikira Sabah ini merupakan pengeluar minyak kelapa sawit salah satu, kalau bukan terbesar, tapi salah satu yang terbesar. Felda yang terbesar bukan di Semenanjung Malaysia, bukan di Pahang, tetapi tanah felda yang terbesar letaknya di negeri Sabah. And yet rakyat kita terpaksa lari masuk ke dalam kedai berebut, kala-kala macam orang yang yang kehabisan ni, terpaksa berebut untuk mendapatkan bekalan minyak masak yang bersubsidi yang plastik itu. Jadi amat menyedihkanlah. Inilah di antara perkara yang saya rasa hasil yang diperolehi daripada 1.5 bilion itu, kita ingin tahu ke mana dibelanjakan oleh kerajaan GRS di bawah pimpinan Bersatu ini. Melainkan apa yang kita nampak, banyak signboard Sabah Maju Jaya di merata tempat di negeri Sabah. Sabah Maju Jaya, saya tidak tahu projek ini membuat signboard Sabah Maju Jaya ini, saya rasa ianya juga akan memakan masa memakan belanja yang agak besar. Bayangkanlah kalau uang itu kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Saya rasa Sabah Maju Jaya punya slogan ini daripada zaman kita merdeka lagi. Di Jata Negeri Sabah itu ada tertulis. Tapi apa guna hanya sekadar pada nama Sabah Maju Jaya? Tetapi secara zahirnya negeri kita ini amat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Jadi itulah di antara perkara yang saya ingin sentuhkan. Tuan-tuan, saya ada di dalam komen itu, saya ada letakkan link di sana. Bagaimana Zahid Hamidi bersumpah, wallahi wabillahi watallahi. Dia beritahu, jika UMNO kembali menjadi kerajaan di Putrajaya, maka MA 63 akan dilaksanakan 100%. Hari ini UMNO berada di Putrajaya. Tetapi apa jadi? Janji hanya sekadar janji. Sumpah hanya sekadar sumpah. Zar Anos sebut tak ada minyak di Tawau, Datuk. Ya, kita tahu. Bukan saja di Tawau, saudara Zar. Di merata tempat di negeri Sabah, hatta di Putatan baru ini, sebagaimana saya sebutkan, ada terpaksa berebut untuk mendapatkan minyak masak di supermarket kita. So amat memalukanlah selaku negeri pengeluar minyak yang terbesar di negeri Sabah ini, and yet rakyat kita terpaksa berebut untuk mendapatkan paket minyak masak di supermarket yang ada. Kalau ada lagi saya tengok soalan yang kita boleh kongsi. Saudara Milo Ahmed, nama pun cantik.
Datuk, tolong bangkitkan allowance rumah penjawat awam. Coba bagi saya pen. Penjawat awam persekutuan. Buat masa ini RM300. Orang Semenanjung kerja di Sabah dapat allowance wilayah. Ini juga di antara perkara ini sudah lama sebenarnya berlaku, dan kita juga telah bangkitkan isu ini berulang kali. Tetapi again, inilah di antara ketidakadilan. Saya setuju, insyaAllah kita akan tanya sekali lagi, kita akan minta technician kita untuk tulis soalan ini untuk kita majukan nantilah, insyaAllah di Parlimen sekali lagi. Zulazman, Datuk, apa perancangan warisan selepas PRU15? Sebab kalau ditengok, warisan tak tanding ke semua kursi. Kami sebagai pengundi ingin tahu hala tuju. Adakah warisan memilih untuk menjadi pembangkang? Wah, soalan. Tiada parti yang memilih untuk menjadi pembangkang. Semua parti berhajat untuk menjadi kerajaan. Cumanya, ialah kita masih lagi di peringkat kajian dan mengenal pasti kursi-kursi yang kita akan pertandingkan. Cumanya ialah apabila sampai masa, insya-Allah kita akan umumkan kursi-kursi yang bakal kita tandingi dan sebagainya. Ada orang bertanya, adakah kita akan pergi solo dan sebagainya? Well, sekali lagi saya ingin sebutkan, biarlah Presiden Parti kita buat pengumuman ini, dan apa yang penting sebelum ini telah dinyatakan bahawa warisan akan menilai kedudukan kita nanti apabila sampai pilihan raya kelak. Jikapun kita terpaksa pergi solo, kita perlu ingat sejarah dia dahulu. Sabah ini bukan tidak pernah berlaku. USNO selaku parti tunggal dahulu di Sabah boleh memerintah negeri Sabah. Berjaya selaku parti tunggal dahulu boleh membentuk kerajaan sendiri tanpa ada gabungan. PPS pernah memerintah Sabah tanpa ada gabungan. Jadi apa yang hairan dia apabila warisan memilih untuk pergi solo di dalam pilihan raya yang akan datang. Ya, kita walaupun begitu, sebagaimana apa yang kita sebut, kajian masih kita buat, kita masih study potensial kursi yang kita akan tandingi dan sebagainya, dan termasuk juga yang berada di Semenanjung Malaysia, dan kita akan lihat nanti. Sehingga masa dan ketikanya, insya-Allah Presiden Parti Warisan akan mengumumkan langkah ataupun kursi yang akan bakal kita tandingi, sama ada kita pergi solo ataupun sebaliknya. Apapun kita nantikanlah. Cuma apa yang telah disebutkan oleh Presiden Parti Warisan sebelum ini, yang kita mengatakan bahawa kalau kita ingat dahulu PRU14, kita dengan jelas menyatakan bahawa warisan mempunyai matlamat bekerjasama dengan PH pada ketika itu untuk apa? Untuk memastikan kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang di Putrajaya dan juga di negeri Sabah. Dan kita mencapai matlamat itu. Ada BN berjaya ditumbangkan di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri Sabah. Jadi iyalah, tetapi the rest is history. Berlaku Syaritan Mu, PH tidak kekal, kerajaan PH PAS tidak kekal, dan kita di negeri Sabah berlaku pilihan raya dan sebagainya. Maka itu yang berlaku lah. Jadi untuk kita mendepani pilihan raya umum ke-15 ini, ada orang bertanya, adakah kita akan pergi solo dan sebagainya. Dan Presiden Warisan telah nyatakan bahawa apabila PRU15 kelak, jika majoriti rakyat Malaysia memilih dan mengundi mana-mana gabungan, contoh PHK, BNK, PNK dan sebagainya, maka pada ketika itu kita selaku parti yang yang bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 akan menilai kedudukan kita. Jika bilangan kita boleh membentuk kerajaan dengan mana-mana gabungan sekalipun, maka kita akan memastikan agar smart partnership yang telah disebut oleh Presiden Parti kita, bahawa gabungan yang kita ingin bentuk kelak mestilah mengambil kira hak dan kepentingan Sabah. Jangan kita bagi kursi kita begitu saja, bodoh-bodoh saja, bagi-bagi, sokong-sokong saja, dan mereka bentuk kerajaan dan kita dapat apa? Hanya sekadar janji. Besoklah contoh A, B, C. Jika di kalangan tiga kumpulan ini boleh menawarkan satu package yang baik dan terbaik untuk Sabah, khususnya bila melibatkan tentang perjanjian Malaysia tahun 1993. Jika mana-mana gabungan ini boleh menjamin bahawasanya hak dan tuntutan Sabah, terutama sekali dalam isu tuntutan perjanjian Malaysia tahun 1963 ini, boleh direalisasikan serta-merta 100%.
maka kita akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan gabungan ini. So, kita akan lihat nanti. So, dalam pilihan raya akan datang, rakyat akan menentukan mana di kalangan 3 gabungan ini akan membentuk kerajaan. Jika majoriti kepada A, bermakna rakyat memilih untuk A menjadi kerajaan. Tetapi jika A tidak boleh membentuk kerajaan tanpa kursi daripada parti kita, maka kalau mereka ingin menjemput warisan untuk membentuk kerajaan ini, maka kita akan memastikan bahawa suara dan tuntutan Sabah perlu diberi pertimbangan untuk dilaksanakan serta-merta. No more jawatan kuasa, no more runding-runding, sebab perjanjian ini merupakan perjanjian yang ditandatangani secara sah. Ianya adalah perjanjian yang di-witness dan didaftarkan di United Nations dan witness by United Kingdom. Maknanya ianya merupakan satu perjanjian antara bangsa yang wajar dilaksanakan. Maka kita tidak mau runding-runding. So, mana-mana di kalangan gabungan A, B, C ini boleh melaksanakan tuntutan kita serta-merta, mengembalikan hak-hak kita, memberikan kita otonomi sebagaimana apa yang termaktub di dalam buku perlembagaan ini, maka itulah gabungan yang kita akan pertimbangkan untuk membentuk kerjasama dan sekaligus membentuk kerajaan kelak. Itulah apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden parti kita. But again, dari segi konteks nasional, itu dalam konteks negeri Sabah. Tapi dalam konteks nasional, saya ingin jelaskan di sini kepada, juga saya tahu netizen yang ada ini pun mungkin ada yang datang daripada Semenanjung Malaysia. YB Hanayo pun ada tadi, lihat. Mungkin saya tidak tahu lah kalau dia masih ada. Tetapi apa yang penting? Untuk kita, kenapa kita ke Semenanjung ini? Kerana kita ingin memberikan option. Sebab Malaysia dibentuk tanpa kewujudan Sabah dan Sarawak, tidak akan ada kerajaan Malaysia ini. Sebab nama Malaysia itu terbentuk hasil daripada persetujuan untuk Sabah, Sarawak. Sebelum ini ada Singapura lah. Sabah, Sarawak membentuk Malaysia, maka wujudlah nama Malaysia. Kalau tak ada Sabah dan Sarawak, maka tidak akan ada Malaysia. Yang ada hanya kerajaan Malaya di Semenanjung Malaysia. Jadi apabila Sabah dan Sarawak bersetuju membentuk kerajaan, maka terbentuklah nama dan perkataan Malaysia itu. Jadi hari ini berlaku kepincangan dalam pentadbiran di peringkat kerajaan persekutuan. Maka warisan menyediakan platform dan juga option kepada rakyat Malaysia yang ada di Semenanjung Malaysia. It is time, orang bilang, kalau orang putih cakap, sunrise from the east. Jadi mungkin sudah sampai masa dan ketikanya untuk orang Sabah, pemimpin daripada Sabah ataupun pemimpin daripada Sabah dan Sarawak ini menunjukkan jalan kepada pemimpin-pemimpin di Malaya ini how to make a great country. Sebab apa yang berlaku hari ini di Semenanjung Malaysia, kita pun nampak kerosakan, kebobrokan yang berlaku di Semenanjung Malaysia ini, sudah kerosakan dia sudah sampai ke tahap yang kronik. Malah negara kita sudah diiktiraf sebagai negara nombor 1. Kalau saya tengok hari ini tadi, saya tengok dalam Facebook ada satu carta keluar. Saya tidak tahu lah kalau if it's verified or not lah. Correct me if I'm wrong. Kalau carta itu accurate ataupun benar, maka Malaysia menjadi negara nombor 1 yang terkenal dengan isu rasuah dia dan penyalahgunaan kuasa. Jadi dan ekonomi kita semakin berkembang. Dan hari ini kita pun lihat kenaikan harga barang ini bukan satu perkara retorik yang kita lontarkan, ianya merupakan satu realiti yang dihadapi oleh rakyat Malaysia di negara ini. So we provide option, perpecahan. Lihat saja di Semenanjung Malaysia, isu kaum, bangsa, agama menjadi isu yang hangat. Bila UMNO bersuara, ini negara orang Melayu, ini negara Islam. Jadi pada kita, macam yang kita punya slogan lah, slogan warisan, we are here to build a nation. Cina, India, Melayu, Bajau, Iban, semua suku kaum yang ada ini mempunyai peranan untuk bekerjasama membentuk satu negara bangsa yang maju untuk kita ke hadapan. Hari ini saya datang, saya pergi kawasan saya ada rakyat saya yang telah meninggal yang tidak seagama dengan saya, tapi saya pergi gereja memberikan last respect saya kepada yang meninggal dan juga memberi ucapan takziah kepada keluarga yang meninggal. Walaupun mereka berlainan agama dengan kita, tetapi mereka tetap satu negara dengan kita. Walaupun berlainan bangsa dan agama, tetapi mereka juga berasal daripada Malaysia. Rakyat Malaysia yang tinggal di bumi Sabah. Jadi
Apa masalah? Tidak bermakna apabila saya ke gereja itu bermakna saya sudah tinggal agama saya, tidak. Tetapi atas dasar karena Malaysia ini merupakan satu negara majmuk berbilang kaum, bangsa dan agama, maka itu merupakan satu identiti yang perlu kita pertahankan. Kita kena menghormati agama-agama yang lain. Kita perlu mengiktiraf peranan-peranan yang dimainkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya pernah sebut dahulu sewaktu pilihan raya ke-14. Macam contoh kita di Sabah ini. Kan? Masyarakat yang pergi menangkap ikan kebanyakannya adalah masyarakat bangsa Bajau. Yang menjual barang-barang hardware dan juga kedai peruncitan ini mostly dan majoritinya adalah bangsa kaum Cina. Kemudian masyarakat KDMR khususnya di kawasan Ranau ada yang bercucuk tanam sayur. Kita ambil contoh ini saja. 3 dalam skop yang kecil lah. Saya ambil ini saja. Mungkin ada lagi bidang-bidang yang lain. Tapi kita ambil skop ini saja. Kalau masyarakat Cina ingin makan ikan, kalau tidak ada bangsa Bajau yang pergi tangkap ikan, mungkin orang Cina pun tidak makan ikan. Kan? Demikian juga kalau orang Bajau mau makan sayur. Kalau tidak ada masyarakat suku kaum dusun yang bercucuk tanam di Ranau sana, sayur-sayuran, mungkin orang Bajau juga tidak boleh makan sayur. Dan demikian juga orang-orang dusun pun tidak boleh makan ikan. Jadi kita ini saling memerlukan di antara satu sama yang lain. Jadi kita tidak boleh memperkecilkan peranan yang dimainkan oleh suku kaum yang ada, kan, dengan kemahiran mereka, dengan keupayaan mereka, dengan peranan mereka. Masyarakat Cina contohnya memainkan peranan yang besar. Bukan saja dari sudut ekonomi sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok di negeri Sabah ini, waktu-waktu kita membebaskan diri kita daripada penjajah, masyarakat Cina juga yang ada di bumi Sabah ini memainkan peranan berjuang untuk melepaskan cengkaman penjajah ke atas negeri Sabah. Tun Mustafa tidak boleh memerdekakan negeri ini tanpa ada Donald Stephen, Peter Low, Cina, siapa lagi? Masyarakat masyarakat Kadazan Dusun dan Murut pada ketika itu berjuang. Kalau kita imbau lagi sejarah lebih jauh daripada sebelum merdeka, waktu Mat Saleh. Mat Saleh ini merupakan satu pejuang yang dikenali di negeri Sabah. Tapi bila tengok balik dia punya bangsa, kita tengok sejarah dia. Mat Saleh ini suku kaum apa? Suku kaum Suluk. Dan masyarakat KNDMR mengiktiraf dia sebagai pejuang besar di negeri Sabah. Dan Mat Saleh tidak akan mampu berjuang sendirian tanpa ada sokongan dan bantuan daripada masyarakat KDMR pada masa itu. Ingat balik sejarah ini. Di mana Datuk Mat Saleh berkubu? Bukan dia di Tambunan kah? Dan dia kalau saya tidak silap juga di Inanam. Dan bergerak sewaktu berjuang dahulu sehinggalah beliau ke Tambunan. Siapa di Tambunan? Masyarakat dusun. Dan itulah di antara perkara-perkara yang saya mau rakyat Sabah ini faham. Bahawa kita saling memerlukan di antara satu sama yang lain. Jangan kita memperkecilkan peranan dan jasa setiap masyarakat, termasuk masyarakat Cina yang telah memainkan peranan untuk memajukan negeri Sabah dan juga memerdekakan negeri Sabah ini daripada tangan-tangan penjajah. Dan hari ini, kita ini, ialah walaupun pada nama kononnya merdeka, tapi saya ingin berani katakan bahawa zahir kita ini sebenarnya dijajah. Dengan hasil yang banyak, dengan sumber yang begini kaya, nama saja, rumah kita, kunci dia dipegang oleh orang lain. Jadi kalau ingin kita bebaskan negeri kita ini daripada quote and quote cara pentadbiran penjajah ini, maka rakyat Sabah perlu mengembalikan semangat perjuangan dulu zaman Tun Mustafa. Bagaimana cara untuk kita bersatu dan memastikan agar kita terlepas daripada tangan-tangan penjajah ini. Dan hari ini hasil kita dijajah. Suka atau tidak, jalan kita macam di bulan, hospital kita cukup daif, anak-anak kita menyeberang sungai naik rakit. Ini reality yang perlu kita akui bahawa we are having problem in Sabah. And selagi mana kita tidak bersatu, selagi mana kita bercakaran di antara satu sama yang lain, maka selagi itulah, percayalah cakap saya, selagi itulah Sabah ini akan terus-terusan ketinggalan sebagaimana apa yang ada pada hari ini. Beberapa hari yang lepas saya ke hospital Queen Elizabeth. Nah, kepada netizen pada malam ini, kalau tidak percaya cakap saya, pergilah pergi hospital Queen Elizabeth. Tengok hospital kita. Okay, bear in mind, hospital ini adalah hospital nombor 1. Is a public hospital number 1 in Sabah. Maksudnya hospital utama kita lah.
Tuan-tuan dan puan-puan, para netizen, orang Sabah yang sayangkan negeri ini, pergi hospital. Cobalah masuk lobi utama kita. Tengok dulu ke atas, tengok ceiling dia, tengok persekitaran dia. Hospital public hospital nombor 1 kita di negeri Sabah mempunyai keadaan yang cukup daif dan cukup menyedihkan. Hospital kita ini ada kalanya elektrik pun mati, kadang ada ketikanya air pun mati. Hospital nombor 1, janganlah kita cerita daerah-daerah yang lain. Coba kita pergi Semenanjung Malaysia. Bayangkanlah bila disandakan tidak ada doktor pakar, terpaksa hantar pergi Kota Kinabalu. Dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, ada rakyat kita yang meninggal di tengah jalan. Dan bayangkanlah, inilah situasi yang berlaku jangan cerita lagi yang aksiden dan sebagainya. Ini baru cerita hospital. Apa sebab hospital sandakan antar ke Kota Kinabalu? Kerana ketidakadaan pakar, kekurangan kelengkapan alat dan sebagainya. Dan saya juga dimaklumkan oleh rakan saya, ahli Parlimen Labuan. Ada juga ketikanya hospital daripada Labuan terpaksa menghantar pesakit ke Queen Elizabeth. Tuan-tuan, Labuan sudah berada di dalam wilayah persekutuan. Ada ketikanya juga para pesakit yang dihantar daripada Labuan dihantar ke Queen Elizabeth Hospital di Kota Kinabalu. Jadi jangan ceritalah di Nabawan dan sebagainya. Apa sebab kalau Labuan yang berada di dalam wilayah persekutuan pun masih menghantar pesakit mereka ke Queen Elizabeth, dan dalam keadaan Queen Elizabeth kita pula dalam keadaan yang begitu daif, cukup menyedihkan buat kita lah, rakyat negeri Sabah. Dan kalau tidak ada kesedaran ini, saya risau keadaan ini akan berlarutan dan kita akan terus dijajah mentally, physically, as a Sabahan. Negeri kita secara fizikalnya akan terus dijajah dan hasil dia akan terus diambil dan diangkut ke negeri ke sebelah sana. Dan yang lebih menyedihkan ini, jikalah hasil kita ini digunakan dengan tujuan yang baik, kita pun mungkin bolehlah menerima hakikatnya, tetapi kebobrokan yang ada, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya yang berlaku hanya mengkayakan tembolok para pemimpin UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan sebagainya ini, dan pada ketika kita di Sabah, hasil kita, hak kita ditidakkan dan kita pula menjadi susah. Ini satu perkara yang saya rasa kita tidak boleh terima lah. Okey. Kalau ada lagi yang soalan lain yang mungkin kita boleh ini. Si Abu Bakar bertanya. Salam Datuk, kami netizen ni kurang tahu dan ingin sedikit tahu. Kenapa ya sebahagian pemimpin-pemimpin Sabah tidak mau berjuang dengan parti-parti dari Sabah? Mereka rela mengikut parti dari luar. Jika semua parti dari Sabah itu bergabung, kan baik. Parti dari luar mesti tiada upaya untuk menguasai Sabah. Well, saudara Abu Bakar, kita kena melihat intipati gabungan ini. Ada ketikanya gabungan itu hanya sekadar untuk mencantikkan dan mengkaburkan mata kita. Sebagaimana contoh GRS hari ini. Kononnya niat dan tujuan dia menggabungkan parti-parti lokal tempatan yang berasal daripada Sabah. Well, hari ini lihat saja, GPS daripada Sarawak tegur kita. Bukan saya cakap, pemimpin Sarawak yang cakap. Tegur kita dan cakap bahawasanya bagaimana mungkin GRS boleh menyerupai GPS. Pada ketika GRS dipimpin partinya, kunci dan pemimpin utama mereka duduk di Putrajaya. Jadi bagaimana matlamat itu boleh tercapai? Saya yakin dan percaya kalau umpamanya Tan Sri Mahyudin cakap sama Datuk Seri Haji Ji, kau duduk. Dia pasti duduk. Kalau dia cakap Haji Ji, kau berdiri. Dia pasti berdiri. Percayalah cakap saya. Macam contohlah UMNO. Yalah, walaupun Bung cakap, kami ada otonomi. UMNO Sabah punya otonomi. Percayalah cakap saya. Kalau Zahid Hamidi cakap sama si Bung kau tidak ikut cakap saya tukar pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sabah. Apa si Bung boleh buat? Rombak pengurusi perhubungan UMNO Sabah. Gone. Hilang. The moment si Bung tidak ikut, tengok apa jadi sama si Tajudin.
tidak ikut cakap, rombak, pecat daripada majlis tertinggi, maka hilanglah jawatan. Jadi bayangkan kalau itu berlaku sama contohlah si Bung ni tidak ikut cakap si Zahid Hamidi. Apa kamu ingat? Yalah, mungkin dia pada nama sialah kita diperbodohkan. Yalah, kenapa dia bagi ini? Because pada ketika itu kita bagi otonomi kepada UMNO Sabah, sebab yalah masa itu UMNO pun pembangkang di peringkat Sabah dan di peringkat persekutuan. Percaya cakap saya, the moment UMNO memegang tampuk kuasa di Putrajaya dan mereka pegang UMNO Sabah ini, Sabah ini mereka sebagai ketua menteri dan Zahid Hamidi ataupun UMNO memegang tampuk kuasa di Putrajaya. Percayalah cakap saya, kalau dia cakap Bung duduk, Bung tetap duduk. Kalau si Bung cakap Zahid Hamidi cakap berdiri, dia pasti berdiri. Nah, jadi ini adalah satu perkara yang walaupun mereka cuba nafikan, tetapi itu realiti yang orang yang waras boleh berfikir dengan jelas, sebab lebih 27 tahun UMNO memegang Sabah. Cukuplah ianya memberikan kita satu pengajaran yang berguna, dan selagi mana kita masih menggunakan dan meneruskan perkara-perkara yang kita sudah tahu apa akan berlaku kepada hasilnya, sebagaimana apa 27 tahun yang UMNO telah buat di negeri Sabah, maka percayalah cakap saya, keadaan Sabah tidak akan berubah. Jadi menyentuh tadi pasal gabungan lokal-lokal Sabahan, bukan warisan tidak mau bergabung dengan GRS ini, tapi tengok siapa ketuanya. Kalaulah kita mau bergabung sama GRS hari ini, lebih baik kami masuk Perikatan Nasional dulu. Lebih baik Datuk Syafiq ikut Tan Sri Mahyudin dahulu dan dia jadi timbalan Perdana Menteri. Dan lebih baik kita ikut Perikatan Nasional dahulu dan saya mungkin jadi menteri sebab Tan Sri Mahyudin bos saya. Jadi pada ketika itu kita nyatakan kita tidak mau. Hari ini GRS memerintah, Bersatu masih menjadi ketua kerajaan dan kita ikut. Bodoh apa warisan mau menjadi kerajaan pada ketika kita tahu kerana matlamat kita sudah jelas kita katakan bahawa cukuplah parti daripada Melaya ini bertapak di Sabah. Kalau Sarawak hari ini tuan-tuan dan puan-puan, PKR pun kosong. Di Sarawak, di EP pun kalau saya tidak salah tinggal berapa? Tinggal 2 ke 3 kah? Saya pun tidak tahu. Dan parti terbesar sebagai parti blok pembangkang yang terbesar di Sarawak pun parti lokal Sarawak. Jadi kalau Sarawak telah nyatakan dengan jelas bahwa enough is enough. Jadi kenapa kita orang Sabah? Kita selalu sebut, kalau saya tengok kadang-kadang komen di dalam Facebook, di dalam WhatsApp group dan sebagainya, di dalam Twitter, bila menyentuh tentang orang-orang Sabah ini, mereka akan cakap, oh kita mau jadi macam orang Sarawak. Kita mau macam Sarawak. Kita mau tuntut hak kita macam Sarawak. Kalau kita ingin jadi macam Sarawak, pastikan cara pemikiran kita mesti juga macam orang Sarawak. Sarawak boleh cakap kepada Barisan Nasional, kepada UMNO, kepada Bersatu. Tidak satu kursi mereka ingin bagi kepada Sarawak. Kepada Bersatu, tidak satu kursi mereka mau bagi kepada UMNO. Jadi kalau mereka boleh cakap macam ini, kalaupun contoh mungkinlah si Hajiji tidak boleh cakap, oh Bersatu tidak boleh bertanding di Sabah. Well, satu saja cara boleh mengubah, rakyat Sabah boleh menentukan bahawasanya jika rakyat Sabah tidak mau lagi parti daripada Melaya memimpin di Sabah ini, maka kuasa berada di tangan rakyat negeri Sabah. Apabila kita berhadapan dengan kertas undi, maka pilihlah parti lokal yang kamu yakini. Kertas undi di tangan kita. Dan hanya bersaksikan Tuhan dan juga dinding. Pen yang ada di tangan kita. So kalau betul kita mau jadi macam Sarawak, maka apabila kita memegang pen itu, maka letakkan, gunakan tanggungjawab dan kuasa anda untuk meletakkan di mana parti yang ingin yang tuan-tuan ingin undi. Kalau inginkan parti lokal memimpin yang anda yakini dan telah terbukti, maka undilah parti lokal tempatan Sabah. Dan hari ini warisan memberikan peluang, option kepada orang Sabah untuk memastikan kalau dalam tempoh 2 tahun kita boleh merealisasikan tuntutan kita, untuk khususnya dalam perihal berkenaan dengan perjanjian Malaysia tahun 1963 ini. Bayangkan kalau kita cukup term 5 tahun. I'm quite sure we can realize our dream to make sure that our Malaysian agreement to become a reality. Okay. Mungkin kalau ada ni yang saya terlepas, para teknikal kita, kalau boleh tolong share lah, kalau ada tolong upkan soalan-soalan yang ada. Charles, dia cakap apa ni? Keyboard bawa Datuk buat jelajah sini esok kena. InsyaAllah saya boleh apa ni? Mungkin saudara keyboard bolehlah berhubung dengan saudara Charles.
I can play my part. Walaupun saya hanya pemimpin kecil yang mungkin tidaklah banyak jasa di negeri Sabah ini, tetapi demi untuk kepentingan dan masa depan rakyat negeri Sabah, insya-Allah kita akan cuba mainkan peranan. Cuba. So kalau mungkin ada soalan-soalan yang ingin tuan-tuan ajukan, perkara-perkara yang mungkin masih belum jelas ataupun ada isu-isu di luar sana yang mungkin memberi sedikit kekeliruan, ataupun ada juga yang berkaitan dengan isu-isu parlimen yang tuan-tuan ingin saya bangkitkan untuk makluman, di belakang kamera ini ada pegawai-pegawai tim media saya yang ambil note lah. Mungkin ada tuan-tuan yang ingin bertanya tentang isu-isu yang ingin diajukan di peringkat parlimen, rakan-rakan media saya ambil nota dan akan senaraikan untuk saya bawa ke parlimen nantilah, insya-Allah. Jadi mungkin kalau ada rakan-rakan di luar sana yang ingin bertanyalah tentang isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat di luar, isu mungkin harga barang ataupun ada perkara-perkara yang ingin ditanya dan sebagainya, silalah ajukan, masukkan di dalam komen itu. InsyaAllah pegawai media saya akan ambil dan tulis untuk kita senaraikan dan submit untuk dimajukan ke parlimen nanti, insyaAllah. Mungkin mungkin saya tertarik dengan yang inilah. Ini pun siok satu perkara yang mungkin kita boleh simbang-simbang kedai kopi lah, kan? Si Pakcik ini ahli parlimen Lahad Datuk yang juga adun segama, Datuk Muhammadin Katapi, hari ini mengumumkan keluar bersatu selepas menyertai parti itu sejak November 2021. Jadi bila bercerita tentang si uncle ini, I think it's quite embarrassing lah. Sebagai orang Sabah, saya sebenarnya malu bila ada pemimpin, yalah, again, malu yang saya sebutkan ini juga, yalah, kita pun terpalit lah. Sebab dia bekas calon warisan, kita yang mencalonkan dia dan malah pernah dilantik menjadi menteri kita, mewakili warisan. Maka yalah, saya dengan hati berlapang dada memohon maaf lah kepada masyarakat di Lahad Datuk ini, kerana kita letakkan dia jadi calon dan ini pula tabiat dia. Kalau kita ingat dahulu sewaktu dia melompat dulu, sewaktu dia keluar daripada warisan, alasan dia apa? Dia cakap saya melompat kerana demi rakyat. Tetapi bila saya baca statement dia, media statement dia bila dia keluar daripada Bersatu ini, dia tidak lain tidak bukan hanya pasal masalah badan dia saja. Because dia konon tidak dibagi peranan. It's all about him. It's not about rakyat. Tidak ada pun dia sebut rakyat. It's all about him. Jadi so embarrassing lah. Amat memalukan. So insyaAllah kita di Lahad Datuk, kursi ini kita bekas menangi PRU 15 dan saya berdoa semoga Muhammadin Katapi ni on whatever capacity lah, sama ada dari parti UMNO kan, because dia sudah keluar daripada Bersatu. So maknanya dia tidak akan jadi calon Bersatu lah. So mungkin dia tidak tahulah, mungkin dia masuk parti UMNO kan, saya tidak tahulah kalau Datuk Seri Bong mau ambil dia.
Atau mungkin juga dia masuk parti PKDM, pimpinan bekas Presiden warisan PT Anthony ini. So whatever whatever parti lah yang dia akan bertanding, I do hope dia ni bertanding balik. So bila dia bertanding, kita tengoklah sama ada rakyat di sana mengundi dia kerana dia atau rakyat di sana mengundi dia kerana parti warisan. So saya berdoa lah kalau mungkin video ini, live ini sampai ke telefon dia. I do hope Datuk Muhammadin ini bertanding semula di Lahad Datuk dan kita tengok sama ada orang Lahad Datuk mengundi dia dahulu atau mengundi parti warisan dahulu. So, yalah. Dan sekali lagi, ini merupakan satu bukti bahawa lompatan yang mereka lakukan oleh segala pelompat-pelompat ini, bila mereka menggunakan istilah demi rakyat, percayalah cakap saya. Kalau orang bahasa Sabah cakap, pambuhung. Ini semua pasal masalah badan mereka. Jadi, satu lagi perkara yang saya harap akan berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 ini, selain daripada perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi, satu perkara lah yang saya harap rakyat Sabah akan lakukan sewaktu PRU ke-15, iaitu mengajar semua pelompat-pelompat, tidak kira lah daripada parti mana, ini supaya mereka ini diajar agar ialah budaya lompat-melompat ini tidak berlaku. Dan kita agak malulah di Sabah ini merupakan satu negeri yang cukup sinonim dengan isu lompat, kan? Jadi terutama yang melompat daripada pembangkang pergi kerajaan ni. Kalau yang saya boleh terima lagi daripada pembangkang kepada pembangkang, sebab ialah mungkin ada masalah dalaman dalam parti dan mereka melompat dari pembangkang ke pembangkang. Tidak ada they gain nothing. Mereka tidak gain apa-apa. Sama juga macam contoh di Semenanjung kan, apabila Amanah lompat pergi PKR. Jadi ini perkara biasa. Selagi mana mereka melompat dari pembangkang ke pembangkang, mungkin saya masih lagi boleh menerima lah. Mungkin ada bermasalah dari segi parti pembangkang dengan hubungan mereka di dalam parti itu mungkin ada sedikit keretakan, maka mungkin mereka masih memegang kepada prinsip yang sama bahawa kerajaan yang memerintah itu merupakan kerajaan yang mereka tidak sokong, maka mereka melompat kepada parti yang pembangkang juga. Ini mungkin saya boleh terima lagi lah. Tetapi kalau yang sebut, saya melompat demi rakyat daripada pembangkang kepada kerajaan, ini di antara perkara yang saya rasa khususnya macam pakcik saya, ialah quote and quote, mengaku pakcik lah, saya tidak apalah, untuk lebih bersifat bergurau. Datuk Muhammadin ini ialah sebab umur dia bolehlah kita panggil dia pakcik. Jadi amat memalukanlah bila ada pemimpin Sabah seumpama ini, tidak sampai berapa bulan pun dia di dalam Bersatu. Dan sidang media dia bagi tahu apa? Dia berlompat sebab dia tidak dibagi peranan. It's all about him. It's not about rakyat. Jadi ialah mungkin dia pergi parti yang menjadi Perdana Menteri. Kalau dulu Tan Sri Mahyudin Perdana Menteri, dia pergi Bersatu. Hari ini Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, maka dia pergi UMNO. Besok mungkin mana tahu PAS menjadi Perdana Menteri, maka dia lompat PAS. Jadi orang seumpama ini, saya haraplah dia kalau umpama dinosaur pupus, saya harap satu hari pemimpin seumpama ini akan pupuslah di negeri Sabah. Syah, cuba tengok dia punya ni Syah, macam
Ini hilang lah. Ini memang mati. Yang ini. Si apa ni? Sapi Dafrin. Bilalah rang undang-undang lompat parti dimuktamadkan. Yalah, kita pun sedia maklum kalau sebelum ini Ismail Sabri berjanji akan ada sidang khas akan dibuat untuk membolehkan agar rang undang-undang ini dibawa dan dibentangkan dan seterusnya diluluskan di dalam parlimen. Tetapi apa berlaku sehingga ke hari ini kita pun sedar dan kita pun tahu tidak ada sidang khas, maka kononnya akan dibawa ke sidang yang betul lah, maksudnya sidang yang sebenar, iaitu sidang pada bulan Julai ini. Jadi ialah saya dimaklumkan oleh rakan-rakan wakil kita lah, kalau saya tidak silap wakil kita YB Daryl mengatakan bahawa akan dibentang pada bulan Julai ini. So kita nantikanlah apabila cara majlis nanti sidang parlimen nanti dikeluarkan, maka kita akan tahu sama ada akan ada rang undang-undang anti lompat itu akan dibentangkan di ini. Okey, sound okey. So kita nantikanlah bila ni tadi soalan tadi Dafrin bila akan dimuktamadkan. So jawapan dia kita akan tunggu. Kita tunggulah apabila sidang parlimen yang akan datang ni. Cuma yalah setakat ini masih belum ada news, cuma saya dimaklumkan seumpama begitu. Si Bon Sodun Ben, ini mungkin pengundi saya, tinggal di Inanam. So masalah ialah bukan di Inanam sih sebenarnya, tetapi di seluruh Kota Kinabalu. Kalau kita lihat apa yang berlaku ini, kesesakan jalan ini adalah berpunca daripada terlalu banyak projek-projek pembangunan yang sedang berjalan, tetapi koordinasinya itu macam agak mengecewakan lah pada saya. Sebab itu banyak berlaku kes jam ini kerana terlalu banyak projek-projek pembangunan, membina jalan dan sebagainya tidak properly coordinated, yang mengakibatkan banyak kesesakan jalan raya yang berlaku. Normally apabila kalau di negara-negara lain lah, kerja-kerja membina jalan ini dilakukan pada ketika malam. Saya pernah ke Amerika Syarikat waktu saya sekolah di Amerika Syarikat dahulu. Apabila ada projek-projek membina jalan atau memperbaiki jalan, mereka akan lakukan di sebelah malam. Sebelah malam tu mereka akan speed up proses membaik pulih jalan ini supaya pada ketika itu kesesakan jalan tiada. Tetapi apa berlaku? Ada masalah technician. Oh, dia double ke? Tes sekejap Ini bukan, ini coba tes. So itu kalau di Amerika Syarikat lah. Kalau saya tengok di negara-negara maju, apabila mereka membina atau memperbaiki jalan, mereka akan lakukan normally pada tengah malam. Pada ketika itu kesesakan lalu lintas tidak teruk. Tapi kita di Malaysia ini, khususnya di negeri Sabah, kerja-kerja membina itu paling rancak pada ketika musim peak dia. Jadi ialah kita telah suarakan perkara ini berulang kali, tetapi ialah pengkoordinasian itu sekali lagi merupakan, saya yakin dan percaya merupakan punca yang berlaku kesesakan jalan raya di merata tempat. Bukan sejak di Inanam, untuk makluman saudara Bon Sodun, bukan sejak di Inanam berlaku jam teruk ini. Kalau kita tengok, even in fact di sekitar Kota Kinabalu, di Luyang, di jalan lintas dan sebagainya, jalan dia memang cukup jam. Jadi ialah again, pada saya mungkin disebabkan oleh masalah pengkoordinasian projek-projek ini berjalan, dan dari segi masa
pembinaan jalan-jalan ini pada saya amat tidak sesuai lah apabila ianya dilakukan pada ketika peak hour berlaku. Sekejap ah. Okey, saya dipahamkan oleh technician saya ni suara tidak berapa elok. So, mungkin boleh tolong cek. Sound check. Suara okey. Ha? Ha? Sound check. Sound check. Okey. Cek. Sound check. Mungkin netizen saya dimaklumkan oleh pegawai technician. Sound check. Okey, kalau begitu, test. Okey. Sound check. Saya tidak tahulah kalau ni. So kalau ada soalan-soalan lain yang mungkin yang ingin diajukan oleh rakan-rakan semua, minta maaf lah saya terlampau cepat ni. Okey kah? Sekarang saya tengok okey. Okey. Okey ah. Okey. Okey kah? Okey, suara okey. Okey eh. Okey, thank you. Line clear. Kalau ikut netizen cakap, line clear. Okey, untuk makluman juga, untuk makluman rakan-rakan semua, insya-Allah pasukan MA63 daripada dalam tim warisan ini kita sudah bentuk. Kita ada tim MA63 di dalam warisan ini yang dikepalai oleh saudara Michael Peter Gobin dan juga bersama dengan rakan-rakan beliau lah, Puan Mazliwati, aktivis MA63 kita. So kita akan set up beberapa soalan yang untuk kita ajukan di dalam pilihan raya pula dalam parlimen yang akan datang ini bulan Julai ini, insya-Allah. Jadi kita akan tanyalah bagi mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang bertanya tentang status dan sebagainya. Insya-Allah dengarkan dan ikuti persidangan parlimen yang akan datang ini, kerana kita akan mengajukan soalan-soalan yang bukan saja dia berkait rapat dengan isu perjanjian Malaysia tahun 1963, kita juga akan menyentuh tentang isu-isu yang berkait rapat dengan negeri Sabah, dan juga di peringkat nasional kita akan juga menyentuh tentang isu-isu yang berkait rapat dengan isu-isu kepentingan rakyat. Ya, sebagaimana kita tahu hari ini saban hari ramai orang yang membangkitkan isu-isu tentang isu kenaikan harga barang, kekurangan, harga barang naik, ayam naik dan sebagainya. Ini juga di antara perkara-perkara yang kita akan ajukanlah
dan tanya kepada kerajaan. Bayangkan dalam tempoh sewaktu Tan Sri Mahyudin menjadi kerajaan, 500 bilion digunakan oleh kerajaan dalam tempoh with that short period of time. Dan 500 bilion ini pada ketika COVID, kononnya 500 bilion ini untuk perbelanjaan COVID. Tetapi banyak perbelanjaan ini tidak pun berkaitan dengan COVID. Banyak kepada projek-projek yang sebenarnya tidak kita perlukan pada ketika itu. Jadi banyak perkara-perkara cara perbelanjaan kerajaan persekutuan ini yang amat tidak kena pada sasarannya dan tidak kena dan tepat pada masanya. Kerana dilaksanakan projek itu pada ketika ianya sebenarnya masih tidak diperlukan pada ketika ini. Jadi ialah banyaklah isu-isu yang kita akan bangkitkan nanti, insya-Allah. Pasukan researcher kita, pasukan MA63 kita tengah mengumpul dokumen-dokumen, data-data yang kita akan bangkitkan dan suarakan di dalam persidangan parlimen yang akan datang. Sebab itu pada malam ini jika ada rakan-rakan yang mungkin merasakan ada lagi isu-isu yang ingin disuarakan dan diungkapkan, ditanyakan dan diajukan kepada kerajaan persekutuan khususnya, bolehlah masukkan komen itu, soalan itu di ruangan komen, dan insya-Allah pegawai saya akan take note, ambil, dan kita akan kumpul dan kita akan hantar submit ke Setiausaha Dewan nanti untuk kita tanyakan nanti, insya-Allah. Okey. JY Beckham. Ya, jangan cerita kereta api, kita cerita jalan dulu. Saya sudah sebut tadi, inilah di antara perkara yang kita amat marah, dan saya sebagai orang Sabah amat tidak berpuas hatilah, kerana apa yang berlaku di negeri Sabah ini jauh berbeza dengan apa yang ada di semenanjung Malaysia. Jadi kita pun sedar baru-baru ini Sultan Johor menyuarakan ketidakpuasan hati dia. Bayangkan Sultan Johor marah kerana kononnya kerajaan persekutuan tidak peruntukan yang cukup untuk negeri Johor. Itu yang saya akan sebut ini di dalam parlimen, insya-Allah. Bayangkan Johor, for those people yang pernah ke Johor lah. Saya tidak tahulah kalau ada di dalam yang mengikuti live ini pernah pergi ke Johor. Kalau kita pergi Johor dan dibandingkanlah keadaan infrastruktur, basic necessity yang ada di negeri Johor, jika dibandingkan dengan negeri Sabah, saya rasa 100 kali jauh beza dia. Saya rasa di negeri Johor dia tidak ada isu sekolah daif dan sebagainya. Dari segi jalan raya, highway, air, elektrik, hospital, pengangkutan awam dan sebagainya. Saya rasa di antara Johor dengan Sabah seumpama bumi dengan langit. Dan itu pun dalam keadaan yang Johor seumpama itu pun Sultan Johor boleh mengugut untuk keluar daripada Malaysia. Itu yang saya sebut. Bayangkan apa perasaan negeri Sabah ini jika dilihat dan dibandingkan keadaan yang berlaku di Johor, yang ada di Johor, jika dibandingkan dengan Sabah, umpama langit dengan bumi. Jalan kita macam di bulan, air kita, Piramli cakap kadang-kadang tiada, banyak kadang-kadang dia tidak ada, dan ada yang sampai 8 bulan. Bayangkanlah, kawasan seumpama Sepanggar ini contohnya. Tuan-tuan, mungkin ada rakan-rakan yang daripada Keningau, daripada Beaufort, daripada Nabawan, Pensiangan, mungkin ada juga pada malam ini. Kalau tempat macam Sepanggar ini, yang merupakan tempat di mana kedudukan letak pejabat ketua menteri, saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan, pejabat ketua menteri Sabah letaknya di kawasan Parlimen Sepanggar. Okey, kalau kawasan yang letaknya pejabat ketua menteri Sabah juga menghadapi masalah bekalan air. Ada yang sampai 6 bulan, 8 bulan. Ada beberapa taman perumahan, UCA, Indah Permai. Kalau saya mau sebut di kawasan saya banyak. Di Flamingo, di Bandar Sierra, berbulan-bulan tidak ada air. Bayangkan kawasan yang letaknya pejabat ketua menteri Sabah menghadapi masalah bekalan air. Jadi kalau tempat seumpama ini menghadapi masalah bekalan air, bayangkanlah tempat-tempat seperti Keningau, Pensiangan, Nabawan, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan, yang jauh daripada bandaraya Kota Kinabalu, I'm not surprised kalau juga menghadapi masalah yang sama. Jadi balik kepada cerita Johor tadi, kalau Sultan Johor murka kerana kononnya bekalan air
bekalan peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan persekutuan, Sultan merasakan bahawa tidak mencukupi, sehinggakan Sultan Johor itu mengugut jangan sampai keluar daripada Malaysia. Jadi bayangkan perasaan kita orang Sabah dalam keadaan jalan raya kita, seumpama kita jalan di atas bulan, highway kita, federal road kita, tuan-tuan. Federal road kita sama seperti jalan masuk ke kampung. Federal road. YB Hana mungkin ada pada malam ini. Dia boleh sahkan. Malah hatta dia sendiri terkejut apabila dia datang ke Sabah dan dia pergi Ranau, dia maklumkan kepada saya. Jalan utama Federal Road untuk kita ke Ranau tidak ada bezanya dengan jalan yang masuk ke kampung-kampung di negeri Sabah ini. Jadi bayangkan tuan-tuan, bagaimana kita tidak marah kalau Johor murka, Sultan Johor murka terhadap kerajaan persekutuan. Apa sepatutnya perasaan rakyat negeri Sabah? Dalam keadaan kedaifan yang berlaku di Sabah dengan masalah hospital kita. Ya Allah ya Tuhanku, apabila saya pergi hospital Queen Elizabeth baru-baru ini, saya lawat adalah rakan-rakan di sana yang menghadapi yang kena tahan. Saya cukup sedih melihat hospital nombor 1 negeri Sabah mempunyai keadaan yang seumpama itu. Jika dibandingkanlah dengan public hospital di Kuala Lumpur, di negeri-negeri lain, saya rasa amat jauh ketara perbezaan layanan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan terhadap negeri Sabah. Pada ketika mereka mengikis peruntukan dan hasil-hasil kita, mereka mencukupkan basic necessity, basic infrastruktur yang ada di semenanjung Malaysia dan meletakkan keadaan kita dalam keadaan yang seumpama ini, seolah-olah kita ini negeri yang miskin. Inilah yang kadang-kadang saya sebagai orang Sabah cukup marah dan I'm very offended apabila ada pemimpin daripada sana yang melihat bahawa pemimpin Sabah ini terlalu mudah dibeli, lompat sana lompat sini. Dan I think sudah sampai masanya untuk rakyat negeri Sabah, pemimpin saya berdoalah, tidak kira daripada UMNO, daripada Bersatu ke selagi mana mereka berasal daripada Sabah, kenalah ada sikap patriotisme kita terhadap negeri kita ini yang secara jelasnya dimiskinkan secara terancang agar kita kebergantungan kita kepada Putrajaya ini terlalu tinggi. Sehingga kan ada rakyat kita yang berfikiran bahawa kalau kita tidak sealiran dengan kerajaan persekutuan, maka akan susahlah kita. Karena apa? Karena mentaliti dijajah ini sudah tertanam di dalam pemikiran para pemimpin kita. Mereka tidak yakin pada diri mereka tidak yakin bahawa kita boleh memajukan negeri kita ini mengikut acuan kita sendiri, sehingga kan mereka berpikiran bahawa kalau tidak sealiranlah kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, maka akan miskinlah kita. 27 tahun UMNO perintah Sabah, kita sealiran. Parti UMNO memerintah di semenanjung Malaysia dan Parti UMNO memegang Sabah. And yet 8 daerah termiskin hari ini adalah hasil peninggalan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. 8 daerah termiskin letaknya di negeri Sabah, dan di antara daerah yang miskin ini pemimpinnya adalah hari ini yang pergi ke London mau mengkaji MA63, Dr. Max. Daerah Kota Marudu merupakan salah satu daerah termiskin di Malaysia. Ini realiti dia. Okey. Mas Zri. Kesakitan puak-puak GRS. Well, ini saya bukan mau mencari kesalahan dan sebagainya. Tidak. Ini kita bercerita kepada realiti yang berlaku. Tuan-tuan yang melihat dan menyaksikan live ini boleh mengesahkan apa yang saya cakap ini. Saya cakap retorik kah? Saya cakap bohong kah? Hospital Queen Elizabeth, saya cakap cukup dive. Bohong? Pergi tengok sendiri. Bila saya cakap jalan kita teruk macam kita jalan di atas bulan. Tidak payah percaya cakap saya. Pergi jalan sekarang. Tengok keadaan kita. Masalah air, sebagaimana saya sebutkan tadi. Tanyalah taman-taman perumahan yang ada di Kota Kinabalu ini. Pergi tanya sendiri, lihat apakah cakap saya bohong ke tidak. Masalah anak kita mau nyeberang sungai untuk pergi sekolah menggunakan rakit. Saya bohong? Tengok berita yang dikeluarkan
di newspaper dan sebagainya. Anak kita menyeberang sungai tahun 2022 menggunakan rakit seumur 10-12 tahun untuk pergi ke sekolah. Ini realiti. Ini bukan retorik politik. Di mana lokasi dia? Di salah satu daerah termiskin di negeri Sabah. Well, siapa pemimpin dia? Pemimpin dia tidak miskin, pemimpin dia kaya-kaya. Siapa mereka? Siapa pemimpin mereka? Tidak lain tidak bukan pemimpin yang ada di dalam GRS. Jadi, realiti dia. Saya tidak cakap bohong. Saya tidak bercerita tentang retorik politik. Dulu cerita hantam pasal PSS. Hari ini orang yang hantam PSS juga yang menyokong kad warga asing. Well, tidak payah percaya cakap saya. Lihat realiti yang berlaku pada hari ini. Kemunafikan para pemimpin inilah yang mengakibatkan Sabah seumpama ini. Restan, salam dari Bengkoka. Pastikan Bengkoka, insyaAllah, teruskan. Pastikan kursi itu sumbangkan dan menangkan parti warisan di sana. Teruskan perjuangan, insyaAllah. Yusuf Basrun, Sabah very peaceful, for living but far away behind. Well, ini diakui sendiri oleh saudara Yusuf. Inilah yang kita perkatakan ini, dan inilah live ini saya harap dapat sedikit sebanyak menyadarkan rakyat negeri Sabah lah, yang ada di luar sana, pentingnya untuk kita memastikan agar kunci rumah ini kita pegang sendiri. Okey, kita sudah ke udara berapa jam? So, mungkin bagi mereka-mereka yang mungkin tidak sempat melihat live ini dan berpeluang untuk menyaksikan rakaman ini nanti apabila di-upload nanti ke Facebook, yang tidak sempat untuk mendengar live saya pada malam ini, jika ada, sekali lagi saya ulang, jika ada yang ingin mengemukakan soalan-soalan untuk kita kemukakan di parlimen yang akan datang, sama ada inbox saya, PM melalui ruangan Facebook ini, atau emailkan saya, ataupun post di dalam Facebook saya. InsyaAllah pegawai-pegawai media saya akan menuliskan dan menyerahkan soalan-soalan ini untuk kita ajukan dan submit, untuk kita bawa ke parlimen yang akan datang. Okey. Muhammad Jaidi. Datuk, ada betulkah Ketua UMNO BN akan datang melawat Sabah? Well, pilihan raya sudah semakin hampir. So, I'm not surprised. Saya difahamkan mereka ada convention. Jadi, saya difahamkan kalau tengok kepada berita yang diberikan, yang dipaparkan di dalam media sosial, mengatakan bahawa Zahid dan Najib akan datang ke negeri Sabah ini untuk menghadiri convention Barisan Nasional di negeri Sabah. Well, ya, pilihan raya sudah semakin hampir. So, saya harap kepada rakyat negeri Sabah, get used to it. Dengar boleh, percaya jangan. Because sejarah telah membuktikan mereka ini hanya datang ke sini menjual air liur. At the end of the day, apa yang hasil yang mereka berikan kepada kita terbukti, apa yang mereka janjikan akhirnya tidak akan ditunaikan juga. Jadi, at the end of the day, keputusan dan kuasa itu berada di tangan kita. Saya ulang sekali lagi, dengar boleh, percaya jangan.
Okay, Roman, terima kasih. Kita harap rakan-rakan kita yang khususnya di kawasan pendalaman belajarlah daripada apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Nilailah pemimpin dan parti itu jangan berlandaskan kepada kaumnya. Sebab sebagaimana saya sebutkan dahulu, PBS jatuh bukan kerana orang Pantai Timur. Buka balik sejarah dia. Kejatuhan Parti Bersatu Sabah di bumi Sabah, kalau imbau kepada sejarah ini, bukan disebabkan oleh para pemimpin yang berada daripada Pantai Timur. Para pemimpin PBS yang berasal daripada Pantai Timur, kalau tuan-tuan ingat, imbau balik sejarah ini masih kekal bersama PBS pada ketika PBS tersungkur jatuh di bumi Sabah. Yang meninggalkan PBS sehingga PBS tersungkur di bumi Sabah pada ketika itu tidak lain tidak bukan adalah pemimpin-pemimpin yang datang daripada KDMR sendiri. Kalau di Pantai kalau saya boleh ingat, kalau saya tidak silap, Rubin Balang, siapa lagi? Jeffrey Ketinggan sendiri meninggalkan PBS, Yong Tek Lee. Inilah pemimpin JRS ini yang hari ini bercerita tentang kononnya kita mau berjuang untuk Sabah dan sebagainya. Mereka lah puncak kejatuhan Parti Bersatu Sabah. Dan para pemimpin PBS yang berasal daripada Pantai Timur pada ketika itu kekal setia bersama PBS walaupun PBS sudah tersungkur. Ini sejarah, tuan-tuan. Jadi, ialah menilai parti itu jangan dilihat daripada kaumnya. Hanya kerana parti warisan presidennya, parti warisan ini kononnya bukan pemimpin berbangsa KDMR, maka tidak percaya kepada beliau. Jangan lihat kepada bangsa dia, tetapi lihat kepada usaha dan matlamat dia. Sewaktu dia menjadi Ketua Menteri Sabah, saya rasa dialah di antara pemimpin yang bukan berbangsa KDMR yang telah banyak memberikan geran-geran tanah kepada masyarakat kaum KDMR yang berada di sebelah pantai barat ini. Di Keningau, di Pensiangan, di Tenam dan sebagainya. Ini realiti, tuan-tuan. Walaupun dia bukan berbangsa KDMR, tetapi usaha dia untuk memajukan rakyat yang ada di negeri Sabah tanpa mengira kaum, bangsa dan agama dia, yang berhormat Datuk Syafiee telah membuktikan dalam tempoh 2 tahun. Dialah di antara ketua menteri yang banyak memberikan geran-geran tanah kepada masyarakat KDMR khususnya di kawasan pendalaman. This is fact. Bukannya palsu, this is reality. Sewaktu kita menjadi kerajaan. Ajit Syukri tanya, apa perlu dibuat untuk Sabah dapat bajet atau peruntukan mengikut MA63? Simple. Tuan-tuan, saya mau sebut sekali lagi, PRU ke-15 ini merupakan medan dia. Kenapa saya sebutkan demikian? Kerana kita telah cuba sewaktu USNO memerintah Sabah, USNO berkubu di negeri Sabah, apabila Putrajaya datang, Semenanjung, parti daripada Semenanjung datang, akhirnya parti USNO itu tersungkur. Ingat, ini sejarah. Kamu pun nampak. Bila Tunku Razali sebut, apabila Tun Mustafa tidak mau tanda tangan perjanjian minyak, mereka tubuhkan berjaya, pujuk Datuk Haris, pujuk Donald Stephen untuk jatuhkan Tun Mustafa. Apabila Tun Mustafa jatuh, Donald Stephen tidak mau menandatangani perjanjian itu, maka ialah quote and quote, ini orang sebut, rata-rata sebut dalam netizen, dalam media sosial pun sebut, setelah Donald Stephen tidak mau tanda tangan, berlaku tragedi Double Six. Dan bila berlaku tragedi Double Six, Haris Saleh mengambil alih menjadi Ketua Menteri dan perjanjian petroleum ditandatangani. Dan perjanjian itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, cukup menyayat hati. Apabila kerajaan Sabah, Haris pada masa itu bersetuju untuk menyerahkan minyak petroleum di Sabah ini selama-lamanya, disebut dalam perjanjian itu, selama-lamanya kepada kerajaan persekutuan. Jadi, dan apabila keadaan itu berlaku, Labuan hilang, minyak kita hilang, dan akhirnya apabila bangkit orang Sabah, tertubuh Parti Bersatu Sabah, orang Sabah bersatu di bawah Parti Bersatu Sabah, menumbangkan Datuk Haris. Apa berlaku? Haris jatuh. PBS mengambil alih. 3 penggal kalau saya tidak silap. 3 penggal kalau saya tidak silap. PBS memerintah Sabah. Dan apabila PBS kuat di bumi Sabah, datang sekali lagi Putrajaya, mengacau, mengganggu-gugat kedudukan kita di negeri Sabah, maka tersungkur Parti Bersatu Sabah. Dan akhirnya UMNO bertapak di bumi Sabah. Dan dari situlah the rest is history, tuan-tuan. Ini sejarah yang saya rasa perlu kita pelajari.
Dan apabila menjawab soalan yang tadi, apa yang perlu kita lakukan? Tidak lain tidak bukan. UMNO telah kita pelajari, telah pun memegang Sabah. Tidak ada hak-hak kita di mereka perjuangkan dan berikan semula kepada kita. Satu saja cara dia. PRU ke-15 ini, pastikan kursi yang cukup diberikan kepada warisan, dan apabila kita menjadi blok penentu, kita mempunyai kursi yang banyak yang boleh menentukan siapa yang bakal membentuk kerajaan persekutuan, maka disitulah kita boleh tekan mana-mana gabungan untuk menyerahkan dan memastikan fulfill our Malaysian Agreement 100%, tanpa lewat immediately, maka insya-Allah saya yakin dan percaya kita boleh perolehi peruntukan sebagaimana apa yang tertulis termaktub di dalam buku perlembagaan ini. Buku perlembagaan ini ada tertulis hak-hak kita, tuan-tuan. Tetapi di dalam buku perlembagaan ini juga hari ini Kerajaan Putrajaya menidakkan hak kita walaupun ianya termaktub di dalam perlembagaan ini. Si Ajit bertanya lagi, ada Macai UMNO BN cakap usaha pemberian geran tanah dari warisan adalah waris daripada UMNO BN. Well, Ajit, mereka boleh cakap, tetapi mereka ini menjadi kerajaan bukan 1-2 tahun. Takkanlah dalam tempoh 27 tahun mereka tak berikan, hanya setelah mereka tumbang dan warisan mengambil alih dan menyerahkan kononnya geran ini. Takkan dalam tempoh 27 tahun itu mereka tidak boleh laksanakan dan menyerahkan geran-geran tanah ini. Malah sewaktu BN memerintah, mereka menggunakan kaedah apa? Geran komunal. Dibagi tanah, tetapi geran tanah bukan orang Sabah yang pegang, bukan rakyat yang pegang. Yang pegang kerajaan masih. Jadi hanya sekadar kita digeli-gelikan saja dengan kononnya kita diberikan tanah. Tetapi warisan berbeza. Kita masukkan geran komunal dan kita berikan tanah individu. Geran tanah yang bersifat individu kepada individu-individu yang telah memohon dan layak untuk diberikan tanah. Well, okey, kalau mereka cakap itu merupakan usaha barisan nasional, saya mau tanya dengan saudara Ajit. Hari ini GRS sudah memerintah hampir 2 tahun. 2 tahun lebih kalau saya tidak silap. Berapa geran tanah mereka berikan kepada orang kampung? Berapa geran tanah mereka telah berikan kepada rakyat negeri Sabah? Well, the record speak for itself. Mereka boleh cakaplah itu merupakan kononnya waris usaha mereka. Tetapi realiti dia, kalau benar itu merupakan usaha mereka, takkanlah dalam tempoh 27 tahun mereka tidak boleh laksanakan. Hanya setelah mereka tumbang dan kita menyerahkan, maka itu kononnya merupakan usaha mereka. Ini hanyalah retorik lah. Pada saya, hari ini mereka kerajaan. Lihatlah sendiri berapa geran tanah mereka telah berikan kepada rakyat negeri Sabah. Tom Pinai. Masalahnya Datuk, wakil-wakil kita ini mudah dibeli. Okey, sebab itulah kita perlu mendidik wakil-wakil rakyat kita ini agar those people yang terbukti melompat atas dasar kerana kepentingan peribadi, hukum mereka di dalam pilihan raya yang akan datang. Jangan sekali-kali, malah kalau boleh pastikan mereka ini hilang uang pertaruhan supaya kita boleh memberikan isyarat jelas kepada those people yang telah dipilih, jika kamu lompat maka rakyat akan hukum kamu. Jadi kita kena mendidik. Kalau kita tidak didik, maka budaya ini akan berterusan. Yang sedihnya apabila orang ini melompat sana melompat sini macam si Jeffrey, apabila sampai pilihan raya masih juga diundi si Topinai ini. Walaupun pembohongnya pun sudah terbukti banyak kali. Mana ada pemimpin yang melompat sampai 4 kali dalam satu hari? Si Jeffrey saja. Tapi iyalah, apabila pilihan raya, masih juga dia menang. Jadi, bagaimana tidak budaya ini menjadi satu budaya di kalangan para pemimpin yang telah dipilih untuk menjadi wakil rakyat? Apabila rakyat sendiri yang seolah-olah menggalakkan kepada mereka ini untuk terus melompat ke kiri dan ke kanan, kerana walaupun mereka melompat, akhirnya mereka menang juga kalau pilihan raya. Jadi, iyalah. Pada saya, rakyat memainkan peranan yang penting untuk kita membuat pendidikan, mendidik orang-orang ini agar pegang kepada prinsip, pegang kepada janji rakyat yang telah mengundi kepada mereka. Maka pastikan apabila telah dipilih kelak, jangan melompat. Dan kalau melompat, hukum mereka.
Itu sih cara yang saya rasa boleh. Melainkan of course undang-undang anti lompat ini berjaya kita kuat kuasakan, dan tidak, jika berlaku lompatan maka kursi itu akan secara otomatik akan kosong. Mazliwati, ini kita punya aktivis MN63, seorang peguam. Tahniah. Terima kasihlah Mazliwati. Ya benar apa yang disebut oleh Mazliwati ini. Kalau kita ingat dahulu, apabila kita memberikan geran tanah dahulu, ada di kalangan pemimpin-pemimpin mereka yang malah ingin membuat laporan polis. Maknanya seolah-olah mereka tidak setuju kita memberikan geran tanah kepada orang kampung. Dan again, hari ini mereka menjadi kerajaan. Berapa geran tanah yang mereka telah berikan kepada orang kampung? Hatta malah merampas tanah-tanah orang kampung lagi. Mereka ingin lakukan. Jeffrey Ketinggan ingin memberikan berapa juta hektar, kalau saya tidak silap. Correct me if I'm wrong lah. Saya harap saya tidak silap. Yang ingin memberikan berapa juta ke ratus ribu hektar tanah kepada satu syarikat yang berpangkalan di Singapura dalam tempo 200 tahun, tuan-tuan. Syarikat daripada Singapura. Saya dipahamkan dalam sidang Dewan Undangan ini akan ada pengumuman nanti pasal carbon credit yang beliau ingin laksanakan ini. Kita dengarlah. Saya dipahamkan Kerajaan Negeri Sabah pun sudah akhirnya tidak setuju setelah kita buat tekanan dan bukti yang mengatakan bahawa syarikat yang si Jeffrey sebutkan ini tidak ada pun mempunyai dana dan kaki tangan sebagaimana yang digembar-gemburkan. Tetapi ialah, bayangkanlah, dia ingin beri tanah bukan kecil, tuan-tuan, bukan 1 ekar 2 ekar, jutaan hektar ingin diberikan kepada satu syarikat yang berpangkalan di Singapura. Jadi bayangkanlah, zaman warisan kita bagi geran tanah, zaman mereka mau ambil tanah untuk bagi lagi kepada syarikat yang berada di luar daripada negeri Sabah ini. Okay, so I think berapa minit sah? 1 jam? 1 jam setengah? Okey, kalau tidak ada lagi soalan-soalan yang mungkin ingin diajukan, so sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih. Melainkan ada lagi soalan yang ingin dikemukakan kepada kita, insyaAllah kita akan cuba jawab. Dan kalaupun tidak sempat pada malam ini, mungkin tuan-tuan yang tidak sempat mengikuti live saya pada malam ini, mungkin bolehlah inbox saya melalui Facebook ataupun email saya. For those people yang ada WhatsApp saya, mungkin bolehlah WhatsApp nombor saya dan ajukan soalan-soalan anda yang insyaAllah kita akan cuba tanyakan. Dan kalau ada isu-isu persoalan yang ingin ditanyakan berkenaan dengan Perjanjian Malaysia tahun 1963, boleh juga di inbox kepada saya, dan insyaAllah kita akan kalau saya tahu, saya akan respon secepat yang mungkin. Dan kalau saya kurang mahir dan kurang pasti, kita akan rujuk kepada pasukan MA63 kita yang dikepalai oleh saudara Michael Pitokobin dan juga Puan Mazliwati sebentar tadi, untuk mungkin kita minta untuk mereka memberikan sedikit penerangan, dan insyaAllah saya akan bagi respon itu sama ada dalam bentuk inbox juga ataupun dalam bentuk email untuk diserahkan kepada untuk diberikan kepada yang mengajukan soalan, insyaAllah. Jadi sekali lagi, bagi yang masih belum klik follow dan share page saya harap agar tuan-tuan yang masih belum, I'll be very appreciate kalau ada yang masih belum follow page saya, untuk follow, agar insyaAllah apabila next saya buat live video seumpama ini, notifikasi mungkin bolehlah diperolehi oleh tuan-tuan untuk maklumat yang akan kita sampaikan, insyaAllah akan sampai ke notifikasi telefon ataupun tablet tuan-tuan yang ada di luar sana. Jadi saya yang ada pada malam ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang menonton sesi live saya pada malam ini, dan insyaAllah akan ada lagi live kita, sesi secara live saya selepas ini yang mungkin menyentuh tentang topik-topik yang lain pula. Dan sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih kepada semua. Diharap pencerahan dan juga penjelasan yang saya lakukan pada malam ini sedikit sebanyak memberikan pengetahuan kepada
rakan-rakan kita yang ada di luar sana tentang apa sebenarnya hala tuju kita, apa sebenarnya matlamat kita dan apa perancangan kita dalam kita mendepani pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Dan perlu diingat pilihan raya ke-15 ini merupakan satu pilihan raya yang cukup penting dalam konteks kita di negeri Sabah, agar rakyat Sabah dapat memastikan agar meletakkan kepentingan Sabah itu sebagai satu perkara asas pokok yang paling penting yang perlu kita titik beratkan, kerana apa yang kita lakukan pada hari ini akan menentukan masa depan anak cucu kita dalam 5, 10 tahun, 20 tahun daripada sekarang. Silap kita melakukan perkara atau keputusan yang kita lakukan pada hari ini pastinya akan menjejaskan masa depan bukan saja negeri kita pada keseluruhannya tetapi generasi kita yang mendatang. Jadi apa yang kita lakukan ini hanya sekadar untuk memastikan agar hak-hak kita sebagaimana yang tertulis di dalam buku perlembagaan ini dapat kita perjuangkan, kerana akhirnya setiap perkara yang kita perjuangkan berkait rapat dengan hak dan kepentingan kita itu merupakan satu perkara yang ingin kita wariskan kepada anak cucu zuriat kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Semoga apa yang kita lakukan ini insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa follow page saya, klik like dan share untuk membolehkan agar reach out page saya ini dapat kita perluaskan agar berita-berita ataupun message-message yang ingin kita sampaikan ini dapat disalurkan dengan secepat yang mungkin kepada seberapa ramai rakyat bukan saja di negeri Sabah tetapi keseluruhannya di negara kita Malaysia. Jaga kesihatan insya-Allah, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat maju jaya kepada semua yang berada di luar sana. Jaga kesihatan dan yang paling penting kekalkan prinsip, teguhkan perjuangan dan teruskan berjuang untuk negeri Sabah yang tercinta. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.